وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam masjid yang begitu indah, yang saya rasa baru kot tuan-tuan guna masjid ni. Jadi malam ni tuan-tuan, saya sebelum nak mulakan tajuk kita pada malam ni, untuk pengetahuan tuan-tuan lah yang tak kenal saya lagi ikut, tak ikuti kuliah-kuliah sebelum ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya saya ada kuliah dengan surau Ikhwan. Surau Ikhwan di sana tu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, iaitu malam Sabtu, malam Ahad. Hari Sabtu, malam Ahad, minggu pertama dan juga minggu yang keempat. Dan kedua-dua kuliah itu tuan-tuan berkisar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebenarnya sengajalah mengajak 2 kali ni. Sirah ni panjang. Tuan-tuan bayang, daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, sirah Makkiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. 10 tahun lagi Nabi duduk di sana. Macam-macam peristiwa yang berlaku dalam catatan para ulama kita berkenaan dengan sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun minta buat 2 kali kuliah tu, nak pergi habis cepat sikit. Kalau tidak sekejap lagi tuan-tuan, sirah tak habis. Kalau tak tuan-tuan mati dulu, saya dulu mati. Jadi sebab tu buat 2 kali. Tapi kemudiannya diminta oleh Ustaz Hafiz, minta saya bagi jugalah satu tarikh di sini. Jadi dia ambil salah satu daripada 2 minggu tersebut. Minggu pertama saya akan tulis di surau Ikhwan, dan minggu kedua, minggu keempat di sini tuan-tuan, tiap-tiap bulan insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana diminta juga ni, saya pun tak apalah, saya kata bolehlah berunding dengan surau Ikhwan, tapi saya tetap akan tulis kuliah sirah ni tuan-tuan, dengan cara begini tuan-tuan. Jadi minggu pertama tu di surau Ikhwan, saya akan cerita sambungan sirah ni daripada awal, makna sirah Makkiyah, baru 12 kali kuliah. Dan di sini tuan-tuan, kita juga akan baca sirah Nabi sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya ambil daripada Madaniyah. Kita ambil sikit sekali lagi insya-Allah daripada peristiwa hijrah sampailah ke akhir hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Kalau tidak saya tak habis sirah tu. Saya duk plan nak bagi habis jugalah sirah Nabi ini, tapi di 2 tempat. Satu Makkiyah, cerita ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah, dan satu lagi di sini kita ambil daripada selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey. Jadi malam ni tajuk kita, okey, okey. Jadi kalau ikutnya tuan-tuan, tajuk kita malam ni masuk tentang Madinah lah. Kita nak berkenalan dengan negara Madinah, tempat Nabi SAW berhijrah, kemudian melaksanakan tugasan dakwah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampailah Nabi wafat. Cuma malam ni saya ambil sikit tuan-tuan tentang ringkasan
catatan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey. Saya ambil sini ya. Ada tiga slide saja untuk kita tengok sedikit gambaran kronologi perjalanan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Makkah sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah. Nampak tak tuan-tuan? Boleh ikut no? Okey. Peristiwa hijrah yang sangat besar ni tuan-tuan, sehingga tarikh umat Islam ni dikira bermula daripada peristiwa hijrah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mesyuarat dengan para sahabat nak adakan satu takwim, kalender umat Islam yang khusus. Tak mau pakai yang Masihi, tak mau pakai kalender orang Arab, nak kalender umat Islam. Akhirnya setelah dianalisa, diminta para sahabat lain bagi cadangan, akhirnya semua bersetuju untuk mengambil peristiwa hijrah, tahun berlakunya peristiwa hijrah tersebut sebagai tahun pertama dalam kalender umat Islam. Jadi sampai hari ini dah 1442 tahun dah peristiwa ini berlaku. Dan tiap-tiap tahun bila tibanya hijrah bulan Muharram, kita akan cerita balik kisah ni. Malam ni tak kena tajuk. Kalau tidak nak kena cerita Maulid. Tapi oleh kerana saya nak mula dengan peristiwa di Madinah, saya ambil sikitlah sebagai ringkasan untuk kita ulang cepat-cepat tentang kronologi peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. 26 hari bulan Safar. Hijrah ni dia mula bulan Safar. Bukan bulan Muharram, bulan Safar. Iaitu tepatnya pada 26 hari bulan Safar tahun yang ke-14 kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tengah hari tuan-tuan, ketika itu kebiasaannya orang Arab tidur. Arab ni tidur tengah hari. Kita orang Melayu pagi tidur, tengah hari ada tidur. Tidur aja kerja kita tuan-tuan. Orang Arab dia tengah hari sebab panas. Tak boleh buat kerja apa, dia panas sangat. Jadi pada tarikh 26 hari bulan Safar tahun ke-14 kenabian, siang, waktu tengah hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memberitahu kepada Abu Bakar As-Siddiq bahawa Allah Subhanahu wa taala telah izinkan Nabi kita untuk berhijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa Abu Bakar untuk menemaninya dalam perjalanan hijrah untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Bila tarikh itu tuan-tuan? 26 hari bulan Safar, tengah hari. Perinciannya lain kali lah, kita nak cerita sikit-sikit lah bagi nampak gambaran ya tuan-tuan. 27 Safar malam, makna malam tu lah, ni hari ni 26 hari bulan Safar, malam tu malam 27. Tengah malam tu lah tuan-tuan, sebelum subuh menjelang, Nabi SAW atur strategi, suruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar daripada rumah Nabi menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada malam tersebut, dan daripada rumah Abu Bakar lah mereka bertolak untuk menuju ke Gua Thur yang berada di selatan Makkah Al-Mukarramah. Madinah di utara, tapi Nabi pergi ke selatan kerana nak mengelirukan orang-orang kafir Quraisy yang barangkali mereka akan menyangka Nabi nak pergi Madinah, tentu Nabi akan bertolak ke arah utara ke Madinah terus. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi bijak, Nabi pergi ke selatan. Jadi mereka duk cari di utara, mana nak jumpa Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, Nabi berada dalam Gua Thur ni selama 3 malam.
malam Jumaat, malam Sabtu, dan juga malam Ahad, sampai habis bulan Safar. Pada tarikh 1 hari bulan Rabiul Awal, bulan ni lah, bulan hak kita sambut peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah pencarian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni agak reda, dah 3 hari ada cari. Walaupun ditawarkan 100 ekor unta untuk siapa-siapa yang boleh bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Abu Bakar As-Siddiq, depa cari 3 hari itu tuan-tuan, siang malam tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada jugalah grup yang berjaya sampai ke pintu gua tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi itu di Gua Thur. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kita dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi 1 hari bulan Rabiul Awal, tepat 1 hari bulan Rabiul Awal, baru Nabi bertolak ke Madinah Al-Munawwarah menggunakan jalan lain, bukan laluan biasa yang dilalui oleh kafilah-kafilah dagang Quraisy. Tapi Nabi SAW guna laluan pantai, Sawahil. Laluan tu jarang-jarang orang nak guna. Dan Nabi SAW pada ketika dalam perjalanan hijrah ni, Nabi bersama dengan 3 orang lagi, mana jumlah semua yang ikut Nabi itu ada 4 orang. Yang pertama Nabi SAW, yang kedua ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiga Amir bin Fuhairah, bekas hamba Abu Bakar As-Siddiq, dan dia salah seorang as-sabiqun al-awwalun yang memeluk Islam. Dan yang keempatnya ialah tukang tunjuk jalan, Khirrit, iaitu Abdullah bin Uraiqid, yang belum beragama Islam, dia tak masuk Islam tuan-tuan. Tapi dia pandai, dia pakar dalam nak tunjuk jalan ni. Jadi Nabi guna khidmat dia, upah dia untuk bawa laluan tepi pantai agar tidak ditemui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi SAW menuju ke Madinah Al-Munawwarah ni ada banyak peristiwa yang dicatatkan oleh para ulama sepanjang perjalanan tu. Salah satunya ialah, walaupun Nabi SAW guna strategi ni, kira habis atok lah strategi ni, tapi akhirnya Suraqah berjaya juga menjejaki Nabi SAW. Peristiwanya tak perlulah saya kisahkan di sini, tapi akhirnya Suraqah yang asalnya menjadi musuh, yang berharap sangat dia akan dapat tawaran 100 ekor unta tu, akhirnya dialah yang tolong selamatkan Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia balik kat Mekah, dia kata tak ada, aku tak jumpa, aku pi dah. Kalau ada orang kata dak tu orang lain, dia tolong selamatkan Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian antara peristiwa dan tempat tu, tempat kalau tuan-tuan pergi ke Mekah hari ni, tuan-tuan mesti lalu kan, kita pergi ke Mekah, sama ada kita daripada Madinah ke Mekah ataupun daripada Mekah ke Madinah, kita akan tengok signboard tu. Tengok Usfan, tapi selalunya lena tu tahu tu. Masa duduk lambai tu kan, talbiyah lah saat sampai kot tu lena ruyuk. Jadi tak, dan tengok jalan-jalan tu, kena tengok tuan. Allah nak pi berapa tahun sekali tu. Hak pi tiap-tiap tahun boleh lena. Kita tuan-tuan hak yang pi jarang-jarang ni jangan lena. Pasal kita nak tengok tempat-tempat tu, kita tengok tahun ni kita tahu, oh tahun ni dulu aku dengar dah sirah ni berlaku peristiwa ni. Tuan-tuan akan tengok ada satu tempat nama dia Qudaid. Nama tempat tu Qaf Dal Ya Dal, Qudaid. Dekat kawasan tu lah berlakunya peristiwa Suraqah ni berjaya menjejaki Nabi sampai dia tan dengan Nabi SAW. Tang kawasan tersebut dia tak jauh dengan Mekah dah. Usfan, Qudaid. Kemudian Nabi singgah lepas daripada peristiwa dijejaki oleh Suraqah. Nabi singgah di satu kemah milik satu orang wanita nama dia Ummu Ma'bad. Dengar aku cerita tu no? Dalam peristiwa hijrah mestilah tok-tok guru kita cerita panjang. Ini semua berlaku dalam peristiwa hijrah selepas cerita Suraqah tadi.
Bertemu kemudian tak lama pula dekat dah dengan Madinah ni, jumpa pula dengan Abu Buraidah Al-Aslami. Abu Buraidah ni pun nak tangkap Nabi juga, nak dapat tawaran juga. Dia bersama dengan 70 orang kaumnya. Tiba-tiba akhirnya tuan-tuan, Allah takdirkan dia pun masuk Islam juga bersama dengan kaum dia, Abu Buraidah ni. Kemudian dekat dengan Madinah, jumpa dengan Az-Zubair bin Al-Awwam dan Talhah yang balik berniaga. Mereka berniaga di Syam. Jadi dalam perjalanan balik jumpa dengan Nabi. Dia bagi tukar baju Nabi, bagi kain pula kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia teruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi terus menuju ke Madinah Al-Munawwarah. 8 hari bulan Rabiul Awal, Nabi SAW tiba di Quba. Mana sampai di Madinah dah lah, cuma baru sampai di Quba, Masjid Quba yang kita pergi duduk sembahyang tu. Berapa hari tuan-tuan perjalanan? 8 hari lah, 1 hari bulan sampai 8 hari bulan. Dia perjalanan padang pasir ni tuan-tuan, mereka kira macam ni, sehari boleh berjalan 50 kilo. Jadi tepatlah kalau kita kira Mekah dengan Madinah kan 400 km lebih sikit. Perjalanan tu lebih kurang 8 hari. Nabi SAW menempuh laluan padang pasir tu 8 hari, lebih kurang 400 kilo lah. Barulah Nabi tiba di Quba tuan-tuan. Jadi Nabi tiba di Quba, disambut di sana oleh umat Islam, para sahabat yang tiap-tiap hari keluar nak tunggu kedatangan Nabi SAW. Dan Nabi duduk di Quba ni tuan-tuan daripada 8 hari bulan tu, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Khamis. Cuma tanya ada ulama beza pendapat. Berapa hari sebenarnya Nabi duduk di Quba. Tapi malam ni kita tak cerita yang tu lah. Tapi ini pendapat yang dipakai oleh kebanyakan ulama, khususnya Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah dia. 4 hari Nabi duduk, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Khamis. Hari Jumaat 12 hari bulan Rabiul Awal, hari yang kelima lah. Hari yang kelima Nabi barulah bertolak daripada Quba menuju ke Madinah Al-Munawwarah betul-betul, setelah menyiapkan pembinaan masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibina atas taqwa, itu Masjid Quba. Nabi naik unta dia Al-Qaswa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan diiringi oleh kaum kerabat Nabi SAW sebelah bapaknya, sebelah bapak Nabi SAW, Bani An-Najjar. Nabi ada adik-beradik di Madinah Al-Munawwarah, turunan belah Tok Wan Nabi SAW, iaitu Salman yang menikah dengan Hashim, Tok Wan Nabi SAW. Jadi Nabi ada adik-beradik, betul Nabi pergi Madinah. Jadi Bani Najjar ni lah yang datang menjemput kedatangan Nabi SAW. Lebih kurang 500 orang di Pamai, mengiringi Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam perjalanan dekat ya, mana Nabi keluar tengah hari betul ya, masuk waktu Zuhur. Hari itu hari Jumaat, dan Nabi singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf, dan di situlah Nabi SAW menyampaikan khutbah yang pertama dan mendirikan salat Jumaat yang pertama di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kita jumpa masjid Jumaat kan, situlah kawasan, bukan jauh mana pun, dekat. Kemudian setelah selesai salat Jumaat, barulah Nabi SAW meneruskan perjalanan, sehingga akhirnya walaupun para sahabat ni pakat duk tarik kayu tali unta Nabi tu nak suruh berhenti di rumah mereka, Nabi kata, da'ha, biar ke unta aku ni, fa innaha ma'murah, kerana unta aku ni dia ada, Allah bagi arahan kat dia, tang mana dia berhenti aku turun nanti. Sehinggalah akhirnya unta itu berhenti betul-betul tuan-tuan. Di mana kita boleh tahu lah ni, iaitu di tempat tapak Masjid Nabawi lah ni. Di situlah berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Nabi pun berhenti tang tu,
Setelah unta dia berhenti, di situlah tapak yang Nabi pilih sebagai pembinaan masjid dia, Masjid Nabawi, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala melalui unta Nabi Al-Qaswa tadi. Situ Nabi bina masjid. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk beberapa lama sehingga dibina Masjid Nabawi, dibuat rumah Nabi SAW, rumah isteri-isteri Nabi. Masa ni baru 2 orang isteri Nabi. Yang pertama isteri Nabi Saudah binti Zam'ah, dan yang kedua ialah Aisyah. Aisyah pun tak duduk dengan Nabi SAW lagi pada ketika itu, masih duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq lagi. Jadi buat sebuah ialah rumah Nabi itu. Kemudian Sayyidina Ali sebenarnya tiba di Quba lagi, lupa nak baca tadi. Kemudian tibalah isteri Nabi Saudah binti Zam'ah, anak Nabi Fatimah, Ummu Kulthum. Zainab dia tak main. Zainab sebab dia pada ketika itu adalah isteri kepada Abul As bin Ar-Rabi' yang belum memeluk Islam, masih kafir lagi, masih menjadi pengikut orang Quraisy. Jadi dia tak main, dia duduk dengan suami dia di sana. Jadi Fatimah, Ummu Kulthum, Usamah cucu angkat Nabi SAW, anak kepada Zaid bin Harithah, main sekali. Abdullah bin Abu Bakar dan juga isteri Nabi, anak Abu Bakar Aisyah pun datang sekali. Setelah beberapa hari Nabi SAW duduk di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian akhir sekali tuan-tuan, setelah Nabi bina Masjid Nabawi, dalam celah-celah ni tuan-tuan berlaku pula para sahabat utama, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah sakit, demam teruk tuan-tuan, sehingga bila Aisyah ziarah ni Abu Bakar rasa dia nak mati dah pada ketika itu. Madinah ni tuan-tuan terkenal sebagai bumi wabak, bukan corona lah, bukan covid ni. Memang orang semua tahu kalau balik Madinah ya siap, sagi demam kula, sagi sakit ni lah. Terkenal Madinah ni dengan tempat penyakit tuan-tuan. Sampai nanti tuan-tuan bila kita sampai tajuk Umratul Qadha nanti, Umrah Qadha yang Nabi lakukan pada tahun yang ke-7 Hijrah, depa orang Mekah ni tuan-tuan, depa keluar pada Madinah, pada Mekah bila Nabi mai buat umrah 3 hari. Pasal apa? Takut penyakit orang Madinah ni taib penyakit. Tu antara yang propaganda yang dibawa. Dan memang betul apa, Madinah ni tak kira Abu Bakar dengan Bilal sakit lah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW bimbang sahabat-sahabat lagi, jadi tak suka pula kepada bumi Madinah ni sebab tempat penyakit, tempat orang pula, bumi asing. Nabi doa, Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbina Makkah au ashad. Ya Allah, bagilah kami ni sayang dan kasih kepada bumi Madinah ini sama seperti mana kami kasih dan sayang kepada Makkah Al-Mukarramah, ataupun lebih lagi pun tak apa ya Allah, biar kami sayang dan kasih kepada Madinah Al-Munawwarah ini. Kemudian Nabi SAW doa ni, wasahihha, dan sehatkanlah bumi Madinah ni, perelokkanlah bumi Madinah ni biar siapa mai sini tak sakit. Ni sahabat-sahabat dia ni. Kemudian Nabi doa lagi, Allahumma barik, ya Allah berkatilah sa'aha, gantang-gantang Madinah, maksudnya makanan-makanan yang ada di Madinah ini, cupak-cupak yang ada di Madinah ni, bagi berkat ya Allah apa yang ada di sini, dan pindahkanlah, kata Nabi SAW, penyakit yang menimpa bumi Madinah ini pindahkanlah ke Juhfah, kata Nabi SAW. Ini doa Nabi, dan berkat doa Nabi ini tuan-tuan para sahabat kembali sihat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Okey, itulah sikit ringkasan peristiwa hijrah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita masuk kepada tajuk kita pada malam ni. Kita nak berkenalan dulu sebelum kita tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di bumi Madinah. Madinah sebagai sebuah negara Islam pertama yang diperintah oleh seorang Nabi
Bandar dia tu diasaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah pun sama, diasaskan oleh Nabi juga. Tapi bukan Nabi Muhammad. Yang asaskan bumi Mekah ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang asaskan bumi Madinah ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal nama bumi Madinah ni ialah Yathrib. Semua tuan-tuan tahu. Tapi Nabi tukar nama tu jadi Madinah. Awak tak elokkan nama Yathrib ni tuan-tuan. Apa makna Yathrib? Jadi dalam bahasa banyaklah syarah para ulama. Cuma saya nak bagi tuan-tuan ingat sepotong ayat Al-Quranul Karim dalam surah Yusuf. Ada perkataan dekat-dekat dengan Yathrib. Bahasa Arab ni dia makna satu perkataan tu, bila perkataan tu dekat, makna dia mesti ada kaitan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Ayat 92 surah Yusuf. Ayat ni tuan-tuan, Nabi Yusuf yang kata ni. Nabi Yusuf yang sebutkan perkataan ini, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam ni, mereka buat naya kepada Nabi Yusuf, lempak dia dalam telaga. Asal mereka nak bunuh, akhirnya mereka tak jadi, mereka lempak dia dalam sebuah telaga, sehingga Nabi Yusuf ni akhirnya dijual jadi hamba abdi, akhirnya menjadi milik Al-Aziz di Mesir, seorang menteri kewangan besar di Mesir. Dan berlaku lagi beberapa peristiwa sehingga Nabi Yusuf alaihissalam yang akhirnya terpaksa merengkok dalam penjara. Tapi lepas daripada tu tuan-tuan, apa berlaku? Nabi Yusuf dilantik. Allah angkat kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam jadi menteri kewangan di negara Mesir, menguruskan hal ehwal di sana. Kebetulan pula tuan-tuan, pada ketika itu berlaku kemarau panjang. Nabi Yusuf lah yang diberi kuasa sepenuhnya untuk menguruskan soal kewangan, soal memberi makanan kepada penduduk di negara Mesir, dan juga mana-mana orang yang datang daripada luar sekalipun boleh main ambil makanan secara percuma. Jadi bila akhirnya tuan-tuan, ahli keluarga Nabi Yusuf AS ni pergi ambil makanan, dia kenal tu adik abang-abang dia, hak dia buat naya dia, sampai dia terpisah daripada keluarga, pada ayahnya Nabi Yaqub AS. Kemudian tuan-tuan, akhirnya bila terbongkar siapa menteri tersebut, iaitu Nabi Yusuf AS sendiri, mereka pun tahu ni adalah adik mereka yang mereka buat naya dulu masa kecil-kecil. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, bila dibawa Nabi Yaqub AS, mai semua ahli keluarga mereka berhijrah ke bumi Mesir pada ketika itu tuan-tuan. Pada masa itulah Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan kalimah tadi. Qala, yakni Nabi Yusuf berkata kepada ahli keluarga dia, abang-abang dia yang telah menganiaya dia pada ketika itu, la tathriba alaikumul yawm. Maksudnya la tathriba alaikumul yawm, makna al-yawm at-tathrib at-ta'yir wat-tawbikh. Hari ini tidak ada sebarang kata-kata nista, tidak ada sebarang kata-kata yang boleh menyakitkan hati kamu, celaan, kutukan. Kan kita kalau orang buat naya kita tu, dia lah dulu buat kat kami kan. Kita akan kata tu time geram ya saya kan. Dulu dia hantam kita, lah kita berjaya menang balik tawan kerajaan, dia kata tu lah kan, pada muka hampa. Itu tasrib tu, kata-kata hinaan, celaan kepada orang yang pernah menghina kita, buat kita tak tahan satu ketika dahulu ni. Itu makna tasrib, al-lawm, ta'ir, perkataan yang menunjukkan celaan, penghinaan. Jadi makna Nabi Yusuf AS kata kepada saudara-saudara dia, hari ini tidak ada sebarang kata-kata yang akan menyakitkan hati kamu, kami tak akan hina kamu. Yaghfirullahu lakum, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa yang kamu buat dulu ni kepada aku.
wa huwa arhamur rahimin. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat merahmati. Tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Punya terbukanya hati Nabi Yusuf alaihissalam. Kita belajarlah. Kalau kita berjaya apa-apa, tuan-tuan, jangan duk kutuk hak geng buat kat kita. Itu tak betul. Tak belajar daripada jarah Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Jadi oleh kerana makna perkataan Yathrib itu ada makna al-lawm, penghinaan, cercaan, tak eloklah makna tu. Lalu Nabi SAW tukar nama baru, Nabi bagi nama Al-Madinah, tempat orang-orang yang bertamadun, yang mempunyai ketamadunan. Ni tempat Madinah ni. Dulu orang tak pandang. Lah kita akan bina Madinah menjadi sebuah negara yang penuh dengan tamadun. Okey tuan-tuan. Seterusnya kita nak tengok sikitlah bumi Madinah. Sebab nanti kita akan cerita perang Badar. Kita akan cerita perang Uhud. Lepas tu pula akan berlaku perang Khandaq. Tentu kita terfikir, kalau orang yang rajin tengok peta tuan-tuan, dia akan fikir, pasal apa perang Uhud ni berlaku tuan-tuan? Serangan tu tak berlaku daripada arah selatan. Madinah diserang daripada arah utara. Perang Khandaq ataupun dikenal juga dengan nama perang Ahzab, pasal apa Nabi SAW tak buat Khandaq, buat apa nama parit tu dari arah yang orang Quraisy main, tiba-tiba buat daripada utara juga, berhampiran dengan kawasan Bukit Uhud. Semua ni kita nak tahu tuan-tuan. Kita kena tahu dulu bagaimana bentuk muka bumi Madinah Al-Munawwarah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk tujuan kedatangan Nabi SAW nak bina negara Islam yang pertama. Bukan saja-saja bentuk negara Madinah macam tu, Allah atur siap dah. Kalau kita pergi Madinah tuan-tuan, saya suka sarankan kepada tuan-tuan, bila pergi Madinah, tuan-tuan pergi ke Muzium Muthaf Madinah Al-Munawwarah, duduk dekat airport, kena bayar 25 rial. Muzium hak free tu pun ada, hak ni 25 rial. Saya kadang-kadang sedih lah bila saya ajak kita pergi umrah, ajak mereka pergi, hak jemaah, jom kita pergi apa nama melawat muzium ni. Cuma abang lah, tapi kena bayar 25 rial. Allah, semua tak mau pergi. Ramai yang tak mau pergi. Dia kata 25 mahal. Amboi, yang bayar 7,000, 8,000 boleh. 25 rial rasa mahal, duduk dekat lah. Rugi tuan-tuan. Tuan-tuan esok kalau pergi, yang tak pernah pergi lagi lah, pergi, bayarlah 25 rial. Selalunya package ni tak masuk apa nama tu Muthaf Madinah ni. Rugi you. Sebab di situ tuan-tuan boleh tengok gambaran jelas. Sebab ada seorang orang kaya di sana lah, dia ni bekas salah seorang orang besar juga di Saudi ni, nama dia Abdul Aziz, Dr. Abdul Aziz Al-Ka'ki nama dia. Dia buat muzium tu. Dia buat replika perang Badar, perang Uhud, hak mana yang ada berlaku peperangan dalam Madinah, semua dia buat. Jadi kita boleh tengok gambaran tu jelas. Perjalanan hijrah, tuan-tuan kena tengok dalam muzium tu baru nampak. Jadi nanti jangan duk sayang 25 ringgit tu. Pergi muzium tersebut. Kalau mereka tak bawa pergi, minta mereka pergi. Kita bayar teksi Yasin pun tak bawa tuan-tuan. Rugi tapi tengok sejarah ni. Jadi bumi Madinah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di gambar yang ada tu, Mekah ada di bawah sini lah. Atas baru Madinah. Atas sana Syam. Ni peta lain dah. Ni luar. Ni. Mekah, Yaman di bawah sana. Kemudian baru Mekah. Atas sikit baru Madinah. Atas lagi baru Syam. Tengok yang lain. Ni ikut nampak clear sikit. Nampak ada Mekah tak tulis Rumi lah. Yaman, Quraisy tu, Makkah, atas tu baru Madinah. Jadi kalau tuan-tuan tengok sini, Quba bawah tu lah. Nabi hijrah, Nabi sampai Quba di bawah sini. Bukit Uhud duduk di atas sana. Yang saya tunjuk ya, nampak kan? Bukit Uhud berada di atas sana, di utara Madinah Al-Munawwarah.
perang semua berlaku tahun tu, perang Uhud di situ, perang Khandaq dekat-dekat kawasan situ juga. Kenapa perang tak berlaku di bawah ni tuan-tuan ni? Patutnya serang kau ni lah. Kenapa perang berlaku di ujung sana? Ada sebab. Jadi sebabnya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala buat muka bumi Madinah ni dikelilingi oleh kawasan yang dipanggil Harrah. Harrah ni ialah kawasan yang ada gambar ni. Ni. Macam tu. Kawasan yang batu-batu dia besar. Kalau kecil pun nak lalu tak boleh. Batu-batu hitam. Dahulu tuan-tuan, ribuan tahun sebelum wujudnya bumi Madinah ni, kawasan ni adalah kawasan Al-Barakin, kawasan gunung berapi. Jadi lava-lava gunung berapi itulah yang membentuk kawasan Harrah tu. Jadi berbatu-batu macam tu. Jadi kalau unta nak lalu, kuda nak lalu kawasan-kawasan Harrah ni susah. Dia tak boleh lepas. Payah dia nak lalu. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sebelah timur dan barat Madinah ni tuan-tuan, kita akan jumpa ada Harrah Waqim nama dia. Luas kawasan tu. Jadi orang-orang Quraisy nak masuk dari arah tu tak boleh. Dari arah sebelah sini pun tak boleh juga. Ada kawasan memanjang hitam tu, itu adalah kawasan nama dia Harrah Wabrah. Dan di bahagian bawah ni pun sebenarnya ada satu lagi Harrah, saya terlupa nak tulis, dia panggil Harrah Janubiyah. Dan ada juga kawasan kosong, tetapi kawasan kosong ni tuan-tuan penuh dengan kawasan-kawasan kebun kurma. Jadi nak mai daripada selatan tak boleh, dari timur pun tak boleh, dari barat pun tak boleh. Depa kena lengkong Madinah, pi ke arah utara, baru boleh serang Madinah Al-Munawwarah. Jadi para ulama tuan-tuan bila tengok suasana ni, mereka sebutkan bahawa Allah cipta ni supaya nak selamatkan Madinah ni. Nabi jaga satu kawasan dia. Bunyi kata Quraisy nak serang, tahu dah mereka misi mai daripada arah utara. Mana-mana kabilah nak serang Madinah, dia misi mai daripada arah utara. Dia tak boleh serang daripada arah timur, arah barat dan juga arah selatan. Sebab kawasan tu dikelilingi oleh benteng-benteng asal Madinah dan sebagainya, tanaman-tanaman kurma yang memang susah. Tuan-tuan bayang nak lalu kot celah kebun kelapa sawit kita tu, senang kan susah? Bawa 10,000 bala tentera, tak boleh pergi. Jadi mau tak mau dia kena lalu daripada arah utara juga. Okey tuan-tuan, yang seterusnya, tadi tuan-tuan tengok dah tadi kedudukan Madinah dari sudut geografinya, iaitu Makkah berada Madinah ni berada di utara Makkah dan berada di selatan Syam. Ini pun penting juga ni. Syam ialah tempat orang-orang Quraisy berniaga pada musim panas. Orang Quraisy dulu bermula daripada zaman Hashim bin Abdi Manaf, Tok Wan Nabi SAW dulu ni tuan-tuan, mereka bila nak berniaga, mereka ada dua musim. Musim panas, musim sejuk. Rihlatash syita was-saif li'ilafi Quraisy ilafihim. Surah itulah anda baca habis. Jadi bila musim sejuk ni dia berlaku di mana? Di Syam, Jordan lah ni, Syria, Lebanon. Tu kawasan tu musim sejuk, sampailah salji turun. Jadi bila musim sejuk, mereka tak boleh pergi berniaga di Syam, dia akan pergi berniaga di Yaman. Bila tiba musim panas, barulah orang Quraisy akan pergi berniaga di Syam. Ini semua penting. Strategi Nabi nanti kita akan baca perang Badar. Pasal apa berlaku perang Badar? Pasal inilah ni. Pasal Nabi ada strategi sendiri, macam mana nak menundukkan orang-orang kafir Quraisy supaya tahu sekurang-kurangnya menghormati orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Dulu masa duduk di Mekah dulu dah kacau dah, ganggu orang Islam, bunuh pun ada, seksa para sahabat. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, dia kacau lagi dah tuan-tuan. Dia kacau macam tu juga. Jadi Nabi baca semua strategi ni dengan kedudukan-kedudukan ni, Nabi guna
untuk menyekat laluan perdagangan mereka, sehingga akhirnya tercetuslah yang pertama perang Badar dan seterusnya perang Uhud. Ni pengetahuan tentang ni pun perlu kita tahu tuan-tuan. Sikit lagi boleh ikut tuan-tuan, tidak tak habis tajuk ni, saya ringkas-ringkas lah. Kemudian seterusnya yang kita kena tahu juga tentang penduduk di Madinah Al-Munawwarah ni. Jadi di Madinah ni, bila Nabi SAW berhijrah ke sana, para ulama bahagikan penduduk di sana ni kepada 3 golongan. Yang pertama golongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu terdiri daripada al-muhajirin, yakni sahabat-sahabat yang berhijrah daripada bumi Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, itu satu golongan. Kemudian yang keduanya ialah penduduk yang membantu Nabi, yang memeluk Islam, dan mereka lah yang jemput Nabi SAW datang ke Madinah ni, iaitu orang-orang Ansar, Aus dan juga Al-Khazraj. Tapi tak semua Aus dengan Khazraj yang masuk Islam, tapi majoriti mereka memeluk Islam. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini satu golongan. Yang kedua golongan musyrikin. Kebanyakan mereka asalnya daripada orang Aus, orang Khazraj, kabilah-kabilah lain yang ada di Madinah Al-Munawwarah, asal daripada Islam lah. Tapi pelan-pelan kebanyakan daripada ni semua masuk Islam lah, kecuali beberapa orang geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni tak masuk Islam. Peringkat awal dia tak masuk Islam, tapi lepas berlaku perang Badar, bila tengok Quraisy pun boleh kalah dengan umat Islam, akhirnya mereka terpaksa masuk Islam. Pada ketika ini tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni dah nak naik jadi, apa nak sebut nak jawatan tuan-tuan, nak kata PM kecil sangat, nak jadi pemerintah, jadi Raja Madinah, Malik Al-Madinah, nak jadi Maliku Yathrib. Orang dah siap dah untuk hari pertabalan dia untuk jadi raja di bumi Madinah. Tiba-tiba Nabi main tuan-tuan. Nabi diangkat menjadi ketua di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka dia tuan-tuan tak boleh terima keadaan tersebut. Dia marah yang amat sangat kepada Nabi SAW dan umat Islam. Bayang, dia nak jadi dah ni, nak dilantik menjadi Raja Madinah dah, Raja Yathrib. Tiba-tiba Nabi main ambil lagu tu yang kuasa dia. Hak nak boleh kat dia tetapi boleh kat orang lain. Tidur tak lena tuan-tuan. Dia dan pengikut-pengikut dia, hak geng-geng hak yang bakal dilantik menjadi menteri itu, menteri ni depa ni yang dikenal akhirnya dengan golongan al-munafiqun. Abdullah bin Ubay bin Salul daripada kabilah Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj, dia daripada kabilah Khazraj. Dan golongan yang ketiganya ialah golongan Yahudi, yang menetap lama di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebelum kedatangan Aus dan Khazraj lagi daripada tunggu tentu dah, daripada tunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 kabilah utama orang-orang Yahudi Yahudi yang ada di Madinah. Yang pertama Bani Nadir. Bani Nadir ni tuan-tuan, kebanyakan mereka, keturunan mereka ni mai daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi salam. Ni keturunan ni Bani Nadir ni, Yahudi yang ada di Madinah tu, keturunan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Bukan calang-calang orang, keturunan Nabi-Nabi, tapi tak mau beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebab bangsa Arab. Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni di antara tokoh yang paling terkenal ialah Abdullah bin Salam. Dia keturunan dia sampai Nabi Yusuf alaihi salam, kata Abdullah bin Salam ni. Dan yang ketiganya ialah Bani Quraidah. Yang ketiga-tiga ni tuan-tuan sangat memusuhi Islam, sehingga akhirnya Nabi SAW membuat keputusan untuk menghalau semua daripada keluar daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Last sekali pada tahun yang ke 5 Hijrah, apabila berlaku perang dengan Bani Quraidah selepas berlaku perang Al-Ahzab ataupun perang Khandaq. Okay. Saya nak lajak sikit lagi pun masuk Aisyah dah. Hak ni panjang juga, saya ingat ni saya tangguh dulu lah kot.
bulan depan insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak kenal sikit tuan-tuan kedudukan para sahabat ni. Hak nama Muhajirin, hak nama Al-Ansar ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran tentang Muhajirin dan Al-Ansar, atau secara umumnya para sahabat ni. Sebab kita bila kita baca sirah tuan-tuan, kita tidak akan baca cerita Nabi kita seorang, kita mesti akan baca cerita para sahabat. Sebab Nabi SAW bukan buat kerja Islam, buat kerja dakwah ni seorang-seorang dia. Nabi bersama dengan para sahabat. Dalam Quran selalu sebut walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengannya. Al-Quran tak pernah tinggal itu. Jadi insya-Allah bulan depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung sikitlah tajuk ni, iaitu kita nak berkenalan dengan siapa Muhajirin, apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran tentang sahabat-sahabat Nabi, yang kita tuan-tuan sebagai umat Islam sebut sajalah nama mana-mana sahabat pun kita akan sebut radhiyallahu anhu kalau dia lelaki, kalau dia perempuan kita akan sebut radhiyallahu anha, kalau ramai para sahabat kita sebut radhiyallahu anhum. Itu adab kita, yang kita pelajari adab itu daripada Al-Quranul Karim. Nah, jadi setakat tu dulu lakut kuliah saya pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang seterusnya. Ada soalan kan nak tanya saya apa-apa tuan-tuan, atau ada apa-apa cadangan barangkali dalam kuliah pertama ni sebelum kita belajar seterusnya? Ada? Tak ada apa. Alhamdulillah semua faham lah kah? Okey. Jadi sekadar itu dulu aku qauli hadza. Saya ucap terima kasih banyak terima kasih kepada pihak masjid yang memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan anak jamaah di sini. Semoga kita akan dapat sedikit sebanyak ilmu melalui penceritaan cerita saya tuan-tuan dalam kuliah ni. Nak cerita kat tuan-tuan kisah-kisah yang saya baca daripada buku-buku sirah yang dikarang oleh para ulama kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وعلما وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.